Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi video ini adalah bertujuan untuk saya menghantar tugasan individu bagi subjek EPPE 2413 Analisis Ekonomi Islam, iaitu yang mana membawa ataupun bertanya berkenaan dengan adakah pendekatan human economics ini sama dengan pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi sekular. So saya perlu bincangkan daripada segi aspek epistemologi dan metodologi untuk menganalisis ilmu ekonomi Islam. Jadi dua jurnal telah digunakan untuk tugasan ini. Yang pertama adalah Islam, The Islamic Worldview and Islamic Economics daripada Muhammad Aslam Muhammad Hanif. Dan yang kedua, A Humanistic Theory of Economics Behavior daripada Bernard C. Boudreaux. Jadi saya akan mulakan dengan Islamisasi ilmu ekonomi sekular dengan merujuk kepada penulisan Hasnan Hanif. Jadi yang pertama kita akan melihat Islamisasi ilmu ekonomi sekular. Kita akan tengok daripada segi definisi secara umumnya, kita akan melihat kepada epistemologi aspek dan juga kita akan melihat kepada metodologi aspek. So kita melihat dulu kepada definisi Islamisasi ilmu ekonomi sekular. So, secara umumnya kita meletakkan pusat ilmu itu pada din, iaitu pada agama. Agama ini akan menjadi kompas arah tuju segala perkara termasuk dengan ekonomi. Oleh kerana pengaruh ekonomi sekular ini tersebar luas, salah satu cara untuk menjadikan ia ke arah Islam adalah dengan proses Islamisasi dari segi konsep, visi dan analisis. Semuanya harus berteraskan Islam. Daripada segi epistemologi, ia bermula dengan lafaz syahadah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. So, umat Islam yakin Allah itu maha kuasa yang mencukupi segala-galanya bagi manusia dan limitasi yang ada pada perkara tersebut hanyalah pada manusia itu sendiri. Imam Ghazali ada menyebut kebijaksanaan itu tidak memberi jaminan kepada kawalan keinginan dan kesederhanaan ini ia memerlukan bantuan wahyu. Perkara ini dikatakan oleh Barat sebagai tidak saintifik. Dalam Islam, ilmu itu didapati daripada Al-Quran dan hadis, daripada persepsi, daripada panca indera dan juga daripada akal. Panca indera ini pula dikatakan benar jika ia dapat berhubung dengan hati. Syarat utama adalah semua yang dinyatakan itu mestilah didapati daripada sumber yang sahih dan meletakkan Allah dan Islam sebagai sumber yang melebihi sumber ilmu yang ada di dunia. Daripada segi metodologi, metodologi Islamisasi ilmu ekonomi sekular perlulah konsisten dengan asas epistemologi yang kita bagi tahu tadi dan juga Islamic worldview. Islamisasi secara umum adalah satu pendekatan untuk menterjemah dan menyelesaikan satu masalah ekonomi berdasarkan kepada nilai, kepada kebiasaan, undang-undang dan institusi yang sedia ada dan diperolehi daripada sumber yang ada dalam Islam. Jadi metodologi yang pertama adalah Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah ini adalah wajib dan merupakan rujukan utama dan yang pertama bagi seorang itu untuk mengkaji ekonomi Islam. Apa-apa ayat suci Al-Quran dan terjemahan hadis yang berkaitan ekonomi perlu diambil kira dan difahami dengan mendalam terlebih dahulu. Yang kedua, kajian yang lebih mendalam. Dengan memahami maksud sebenar wahyu dan hadis tersebut daripada sudut prinsip, tradisi, situasi dan seterusnya disahkan oleh orang alim, segala pembetulan, penambahan, pengurangan akan berlaku dalam proses ini. Dan sekiranya kajian itu diterima, ia perlulah sangat jelas daripada segi hukum hakam, daripada segi fiqh, undang-undang syar'i dan juga daripada segi polisi. Proses ini juga akan melibatkan kajian-kajian lepas yang telah dijalankan oleh pengaji-pengaji dahulu sehingga ia mencapai ijtihad jama'i. Yang ketiga adalah peralihan daripada barat ke Islam. So ini adalah proses kita mengalihkan daripada barat menjadi kepada Islam. So kita perlu terima ilmu ekonomi sekarang yang digunakan secara meluas hari ini datangnya daripada barat dan dia terus menerus digunakan selama 400 tahun. Akibatnya maksudnya ini adalah daripada kurangnya pendedahan ataupun kajian kepada ilmu ekonomi Islam. Fakta ini kita tak boleh nafikan ataupun kita tak boleh diasingkan lagi. Sebab apa? Kita kena bersetuju walaupun kita kena terima walaupun kita bersetuju dengan epistemologi Islam. Ini akan menjadikan fahaman terhadap ekonomi barat adalah satu keperluan. Sebab bila kita faham ekonomi barat, kita boleh bandingkan dengan ekonomi Islam yang kita belajar dan bagaimana ia mempengaruhi corpus of economics
isu-isu, dan masalah-masalah ekonomi. Jadi proses untuk memahami ilmu ekonomi barat ini tak boleh diketepikan dalam membina teori ekonomi Islam. So, yang terakhir sekali, ia akan digunakan untuk menguji hipotesis. So, secara umumnya hipotesis ini diuji menggunakan kajian empirikal yang digunakan pakai di barat, kerana tidak banyak perbezaan daripada segi proses. Tapi apa yang penting adalah hipotesis ini diuji dengan merujuk kepada nilai-nilai Islam dan keterimaan dalam Islam. Seterusnya perlu konsisten dengan apa yang didapati pada tahap kedua metodologi, iaitu kajian yang mendalam. Dan sekiranya tidak konsisten, maka perlu diulang kaji semula proses kajian mendalam dengan mengenal pasti fakta yang ada dan juga fakta yang patut ada dalam ekonomi Islam. Jadi kesimpulannya, kesemua proses ini adalah proses Islamisasi, yang mana ia mengkaji semua fenomena ekonomi yang ada dan serapkan prinsip-prinsip Islam ke dalamnya. Jadi itu adalah berkenaan dengan Islamisasi dalam ekonomi sekular. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada Homo economicus ataupun Human economics. Jadi yang kedua berkenaan dengan human economics. Jadi human economics ni adalah lebih ke arah pandangan ataupun persepsi daripada barat. Okay. So kita akan mulakan dengan definisi, dan kita akan masuk pada epistemologi, dan juga kita akan masuk pada metodologi. Okay, kita masuk dulu kepada definisi human economics secara umumnya. Right. Jadi bercakap berkenaan dengan human economics ini bercakap berkenaan dengan human behavior ataupun tingkah laku manusia yang inginkan sesuatu dalam bentuk utility ataupun kepuasan. Agent atau individu mempunyai pelbagai NIMS, NIM, iaitu needs, identity dan juga motif. Jadi kita masuk pada aspek epistemologi ataupun theory of knowledge untuk human economics. Ia bermula pada awal tahun 1980-an, yang mana objektif utama adalah untuk mengkaji matlamat manusia secara motif dengan memberi penekanan kepada sosialisasi. So suatu ketika dahulu, ada juga yang berpendapat human economics adalah satu ilmu untuk memaksimumkan kekayaan. Ini fokus kepada material saja. Tapi saban tahun, tahun demi tahun, Homo economicus ataupun human economics ini membawa perspektif baru yang melibatkan tingkah laku, pergaulan sesama manusia dan juga ganjaran emosi, ataupun dalam terma ekonomi dipanggil sebagai warm glows. Pemerhatian ini dilihat sebagai pendekatan memahami human economics itu dengan lebih lengkap. Human economics juga turut disumbangkan oleh subfield economics yang lain seperti neuroeconomics, network economics, happiness economics dan juga experimental economics. Jadi, hanya dengan menyusun neural architectures of the agent's multi-dimensions identity of reference, barulah boleh melihat hubung kait antara manusia dan juga ekonomi. So, this is secara epistemologinya, theory of knowledge, apa itu human economics. So, kemari kita lihat pada segi metodologi. Human economics, bermula dengan apabila kita memahami kedua-dua ilmu ekonomi dan juga psikologi. Kemudian kita memahami modal semasa dan juga kehendak individu. Jadi keputusan daripada pemahaman ataupun keputusan daripada itu, barulah tingkah laku tadi akan disusun mengikut ketetapan dan mengenal pasti identiti, kebajikan dan hubung kait perkara tersebut dengan applied economic theories. Dalam jurnal ini dia menyatakan seperti contoh adalah set point theory, the Easterlin paradox dan juga voting paradox dan sebagainya. Jadi yang pertama, metodologi yang pertama. Kita lihat yang pertama adalah kemanusiaan dalam pemikiran awal ekonomi. Human economics, dimensi awal yang dijumpai pada abad ke-19 mendapati pada asalnya manusia memahami ekonomi sebagai pengumpulan harta. Dan arti kata lain, utility itu hanya dapat dicapai dengan kepenggunaan komoditi. Bila dia guna harta tu, baru dia dapat capai utility, kepuasan. Dan kepenggunaan ini mempunyai hierarki kepenggunaan. Bermaksud apa? Sejumlah keperluan asas mestilah dipenuhi sebelum kepenggunaan lain dapat dicapai. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah potential suiter. Langkah kedua adalah dengan memahami tingkah laku manusia secara psikologi berdasarkan 3 kategori. Yang pertama iaitu kognitif, Freudian dan juga sifat kemanusiaan. Okay. So pada masa sekarang ia lebih dikenali sebagai motivation study. Okay, ia mengkaji setiap individu mempunyai kuasa kehidupan dan mengelaskan individu ini kepada theory of motivation. So dia ada berbagai tahap ataupun berbagai pengkelasan terhadap theory of motivation. Okay. So yang ketiga adalah berkenaan dengan kefahaman kendiri dan identiti. Ini memahami diri sendiri dan juga identiti. Okay, kesinambungan daripada potential suiter tadi. So individu perlu melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat motivasi. Dia dah ada motivasi dia, kita dah tahu apa motivasi dia. So sekarang dia kena lakukan sesuatu untuk capai motivasi. So perkara ini boleh dicapai apabila individu memahami diri sendiri dan mempunyai identiti itu sendiri. So setiap individu akan didefinisikan mengikut terma dalam NIMS, iaitu needs, identity dan juga motif. Okay. Dan keempat barulah kepada proses self-actualization, yang mana setelah faham berkenaan dengan asas kemanusiaan dan teori motivasi ini, baru akan dimasukkan dalam model behavior economics secara formal. Dan akan dikaji konsep idealized self dan juga actual self mengikut turutan NIMS tadi. Okay, untuk memaksimumkan kecukupan psikologi. Jadi pekaji-pekaji barat juga mereka beranggapan keturunan, genes, genom DNA kita, hormones dan budaya ini akan mempengaruhi NIMS tadi. Needs, identity and motive. Dan yang terakhir sekali dalam proses metodologi human economics adalah aplikasi. Proses akhir ini akan menunjukkan bagaimana proses-proses sebelum ni akan menjadi rujukan untuk digunakan dalam penyelesaian paradoks dan puzzle dalam ekonomi. Jadi kesimpulannya, Homo economicus ini dimotivasikan oleh dua perkara, iaitu pengumpulan harta yang pertama dan seterusnya adalah meminimumkan usaha untuk mencapai objektif tersebut. Sebab kita nak kepuasan yang lebih. So kita biasalah manusia akan buat perkara yang sikit untuk perkara yang lebih. Dia perkara-perkara ini jika tidak konsisten dengan core utility models ataupun CUM, dia akan dianggap sebagai suspek. Dan suspek ini perlu dikaji semula. So kita dah menyentuh pada kedua-dua berkenaan dengan human economics dan juga dengan islamisasi daripada segi definisi, epistemologi dan metodologi. Jadi pada pandangan saya, ini adalah pandangan peribadi saya dengan pembacaan jurnal yang disediakan oleh pensyarah. Pada pengamatan saya, kedua-dua perkara ini adalah berbeza ataupun tak sama. Sebab apa? Dalam islamisasi, kita punya objektif adalah untuk kemaslahatan masyarakat, ataupun kita punya objektif adalah untuk hari akhirat, untuk mendapat redha Allah. Sebab itu rujukan utama dalam islamisasi adalah Quran dan hadis. Berbanding dengan human economics ini, rujukan utama dia adalah manusia itu sendiri. Dan kita juga dapat melihat bagaimana human behavior ini lebih kepada kepuasan diri, keinginan. Dan kita sebagai umat Islam pula daripada segi islamisasinya, kita faham manusia ini perlu ada limitasi dia. Dia ada limitasi dia. Dan juga daripada segi metodologi dia, proses-proses ini, kita dapat lihat Islam ini lebih syumul. Islamisasi punya metodologi adalah lebih syumul, menyeluruh. Kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis, kita merujuk kepada orang cerdik pandai, kita merujuk kepada kajian yang lepas, dan kita merujuk sendiri kepada tingkah laku manusia itu sendiri. Lebih menyeluruh. Manakala human economics ini pula, dia hanya merujuk kepada perkara ataupun ejen itu sendiri, individu itu sendiri. Jadi pandangan saya, human economics dan juga islamisasi ilmu ekonomi sekular ini adalah tak sama. Daripada segi aspek epistemologinya dan juga daripada segi aspek metodologi. So sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.